Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang dibangkitkan berhimpun di mahsyar. Setelah berlakunya tiupan sangkakala yang kedua, yang mati dihidupkan semula, maka Allah menghimpunkan mereka semua di mahsyar, tempat perhimpunan, termasuk dalam perkara beriman kepada hari akhirat. Yang wajib kita beriman dan percaya. Peristiwa yang besar dan dahsyat ini telah diberitahu di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah Ta'ala, "Dzalika yaumun majmu'un lahu an-nas wa dzalika yaumun mashhud." Surah Hud ayat 103. Artinya, hari kiamat itu ialah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Segala makhluk akan menyaksikan hari perhimpunan itu. Ini termasuk dalam perkara yang akan datang, yang tak berlaku lagi dan mesti akan berlaku. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita semua perkara dalam Quran adalah benar. Di antaranya perkara yang telah lalu, perkara yang sedang yang kita lihat, semuanya benar. Tidak ada yang bohong dalam Quran. Quran menyebut kisah umat-umat di zaman dahulu tentang kaum Babylon ribu-ribu tahun sebelum tahun Masihi. Firaun, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Dunia menyaksikan tanda-tanda yang ada di atas muka bumi. Sama ada bangunan-bangunan yang masih ada, ataupun yang digali dalam perut bumi, ditemui satu persatu, menandakan cerita zaman dahulu yang disebut Al-Quran adalah benar. Al-Quran menyebut berkenaan dengan kejadian langit, matahari, bulan dan bintang, serta peredarannya. Di zaman dahulu manusia tidak banyak tahu. Dengan adanya alat-alat yang baru, yang canggih, manusia dapat meneropong, menyaksikan bintang-bintang yang banyak peredarannya. Dan apa yang disebut Al-Quran adalah benar. Menyebut berkenaan dengan hukum hakam, halal dan haram. Yang halal itu baik, yang haram itu mendatangkan mudarat. Disaksikan melalui mata, telinga dan pendengaran, melalui kajian-kajian ilmu sains, menandakan apa yang dalam Quran adalah benar. Maka begitulah juga perkara yang gaib, yang kita tak nampak, berkenaan malaikat, roh, alam barzakh, jin, syaitan, dan banyak lagi makhluk-makhluk yang gaib yang kita tak tahu, tak terhingga banyak dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah benar. Kita wajib percaya. Begitulah dengan cerita hari kiamat.
walaupun perkara itu tak berlaku lagi disebut dalam Quran, kita wajib percaya, wajib beriman, kerana perkara itu adalah daripada Allah, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, itu adalah benar. Hari ini kita dengar ayat-ayat Quran berkait dengan mahsyar. Manusia dihimpunkan di padang mahsyar. Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, Yawma yajma'ukum liyaumil jam' Dzalika yaumut taghabun. Surah At-Taghabun ayat 9. Artinya, ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan kamu. Pada hari pengumpulan untuk dihisap, itulah hari yang dinampakkan kesalahan-kesalahan. Disambung lagi cerita perhimpunan hari kiamat itu. Bukan saja dikumpulkan manusia, akan dihisap amalan mereka. Apa yang mereka buat pada masa hidup di atas dunia akan dihisap. Ini janji yang benar daripada Allah. Pada hari itu barulah manusia nampak, ingat kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat. Masa atas dunia, sama ada tak ingat ataupun buat tak ingat. Ingat pun buat tak tahu, tak mahu bertaubat. Degil. Bila hari akhirat, barulah stop. Tapi kalau nak taubat pada masa itu, pintu taubat sudah tidak ada lagi, ditutup. Firman Allah Ta'ala, La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Suratul An'am ayat 12. Artinya, demi sesungguhnya ia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Mesti akan berlaku. Tidak ragu dan tidak syak lagi. Kamu akan dihimpunkan pada hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, Hada yaumul fasl, jama'nakum wal awwalin, fa in kana lakum kaidun fakidun. Surah Al-Mursalat ayat 38 hingga 39. Artinya, ini adalah hari keputusan. Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Maka jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku. Allah Ta'ala mencabar manusia. Mencabar manusia. Disebut cabaran itu pada hari ini. Akan berlaku hari kiamat, kamu akan dihimpunkan. Dan semua yang terdahulu, manusia yang pertama Nabi Adam alaihi salam, jin yang pertama diadakan, binatang yang pertama yang diadakan, sehingga yang akhir pada hari kiamat, dihimpunkan semuanya untuk dibicarakan. Kalau kamu pandai menipu, sila tipu. Tuhan kata, sila tipu, sila kamu buat tipu. Allah membicarakan dengan adil, dengan saksi malaikat, saksi makhluk yang ada di keliling, dan anggota tubuh sendiri akan bercakap pada hari itu. Kalau mu sanggup nak tipu, pelawak sila. Sila, Tuhan cabar. Bukan sahaja manusia yang dihimpunkan, tetapi termasuk juga binatang-binatang liar. Bukan saja manusia dan jin dihimpunkan, termasuk binatang-binatang liar dihimpunkan. Binatang yang paling liar pun
Allah Ta'ala berhimpunkan mereka pada hari kiamat. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa idzal wuhushu husyirat, surah At-Takwir ayat 5. Artinya, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Allah Ta'ala menyebut, termasuk binatang liar dalam hutan, rimba, belantara, di padang pasir, dalam laut, semua dihimpunkan. Menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mereka dihimpunkan untuk dibicarakan sesama mereka, termasuk binatang, sehingga yang tidak bertanduk membalas terhadap yang bertanduk. Binatang yang tak bertanduk balas binatang yang ada tanduk, yang tanduk dia di atas dunia ini. Kemudian Allah mematikan semuanya dan menjadi tanah. Binatang itu dimatikan jadi tanah. Adapun manusia tidak dimatikan pada hari kiamat. Cukup dengan mati yang sudah dibuat di atas dunia ini. Kesemua manusia dan jin yang dihimpunkan di padang mahsyar dalam keadaan yang berbeza-beza di kalangan mereka, menurut amalan masing-masing di dunia. Keadaan mereka pada hari itu berbeza-beza. Bukan mengikut harta, mengikut warna kulit, mengikut baka dan keturunan. Tak ada baka keturunan lagi, tak ada warna kulit lagi. Yang ada amalan masing-masing. Akan dihimpun dalam keadaan amalan masing-masing. Amalan baik dan amalan jahat. Ada di kalangan mereka yang berkenderaan, ada yang berjalan kaki, dan ada yang berjalan di atas muka. Pembahagian ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun. Surah Al-Waqi'ah ayat 7 hingga 11. Artinya, dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah, al-muqarrabin. Berkata Ibn Kathir di dalam tafsirnya, terbahagi manusia itu pada hari kiamat kepada 3 golongan, 3 puak, 3 kumpulan. Satu golongan berada di kanan arasy, singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang diberi kitab amalan mereka dengan menerima melalui tangan kanan mereka, yaitulah kebanyakan ahli syurga. Satu golongan di kanan arasy, mereka yang menerima suratan amal dengan tangan kanan. Ini keseluruhan ahli syurga. Satu golongan lagi berada di kiri, yaitu mereka yang diberi suratan amal diambil dengan tangan kiri, yaitu keseluruhan ahli neraka di kiri. Dan yang ketiga ialah mereka yang berada diberi keistimewaan, mereka yang diberi keistimewaan di hadapan arasy, di mana kedudukan mereka sedikit daripada ashabul yamin, sedikit daripada ashabul yamin, tidak ramai mereka ini, dan lebih tinggi daripada ashabul yamin. Mereka ialah para rasul alaihimussalatu wassalam, para anbiya alaihimussalatu wassalam, siddiqin, mereka yang benar bersama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul, as-siddiqin, yang benar-benar dengan nabi dan rasul-rasul.
dan syuhada, mereka yang mati syahid di medan perjuangan. Ini ialah al-muqarrabun. Itu 3 kumpulan. Keadaan mereka ketika berjalan berbeza di antara satu sama lain. Ada yang berkenderaan, ada yang berjalan kaki, dan ada pula yang buta, pekak, dan berjalan dengan muka. Perkara ini dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang berjalan dengan muka pun ada. Tak boleh nak jalan dengan kaki, jalan dengan muka. Macam mana? Allah Ta'ala Maha berkuasa. Di antaranya firman Allah Ta'ala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Surah Taha ayat 124 hingga 126. Artinya, dan sesiapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya seorang yang dapat melihat." Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya. Maka begitulah pula pada hari ini kamu dilupakan." Mereka yang dibutakan ini ialah mereka yang buta terhadap ayat-ayat Allah. Al-Quranul Karim. Penjelasannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak sangat kitab. Kitab surat khabar, kitab majalah, kitab Facebook, macam-macam kitab pada hari ini. Banyak kitab di langit yang terbuka. Allah Ta'ala suruh kita merujuk ber-Quran dan hadis. Ini yang penting. Niddak surat khabar dulu, majalah dulu, Facebook dulu, Quran hadis duduk belakang. Ini jaga hari kiamat. Buta hari kiamat. Boleh tengok surat khabar, boleh baca Facebook, boleh baca, bukan tak boleh baca. Yang menentukan benar dan salah Quran dan hadis. Jangan benda-benda yang liar ni menentukan benar dan salah. Hadis-hadis pun orang reka hadis. Hak Nabi tak kata, dia kata Nabi kata, hadis maudhu', hadis palsu. Ribu-ribu hadis palsu. Kena mengaji ilmu hadis. Ada ilmu hadis, ada ilmu Al-Quranul Karim, semua ada ilmu mereka. Dalam menafsir Quran, kitab-kitab tafsir ada Israiliyat. Israiliyat dimasukkan riwayat orang-orang Yahudi yang bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Ada kitab-kitab tafsir. Jangan baca kitab saja. Kerana ulama-ulama di zaman dahulu dia mengumpulkan semuanya dalam kitab mereka. Disebut hadis, riwayat-riwayat yang sahih. Disebut riwayat yang dhaif. Disebut Israiliyat dalam setengah kitab. Kitab-kitab hadis, kitab tafsir, kitab tasawuf, kitab fiqh. Di dalamnya bersepoh-sepoh. Bukan saja hadis-hadis yang sahih, termasuk hadis-hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Ulama dia ubah semua. Maka disuruh kita belajar dengan guru, jangan baca sendiri. Guru yang mursyid, guru yang muhaqqiq, yang mengetahui perbezaan di antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Bukan yang bugung kakak tua je baca tak tahu. Ini menyebabkan manusia jadi hanyut. Kita kena sedar. Yang dipelihara oleh Allah ialah Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala pelihara Al-Quranul Karim. Hadis-hadis dipelihara oleh para ulama.
Bila berlakunya hadis-hadis palsu, hadis-hadis rekaan, maka Allah melahirkan ulama-ulama hadis seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain lagi yang meriwayatkan tiap-tiap satu hadis. Siapa yang meriwayatkannya satu persatu, diketahui orangnya, orang yang benar, yang kuat ingatan, yang baik, yang soleh, yang warak. Dan orang yang tak kuat ingatannya, yang pelupa, yang bercakap bohong, semua dicatat dalam kitab untuk mengetahui hadis-hadis ini sahih ataupun tidak. Ini kena cermat. Itu dalam kitab tafsir hadis. Hak jenis khabar Facebook ni tak tahulah. Tak tahulah. Tidak bertapis. Dan hari ini manusia terpengaruh dengan penyebaran maklumat yang benar dan yang bohong bercampur. Nabi sebut dalam hadis akan berlaku di akhir zaman, akan disebarkan pembohongan hatta balagal afaq, ke seluruh ufuk dunia. Kita menyaksikan pagi-pagi lagi ada orang kerja duduk main internet, sebar ke seluruh pelosok dunia. Yang disebar tu ada yang benar, yang bohong. Yang benar dia dapat pahala, yang bohong berdosalah dia ke seluruh pelosok dunia. Besar dosanya kalau disebar yang bohong itu. Ini laju teknologi maklumat yang boleh menyebabkan manusia ke syurga dan boleh menyebabkan manusia ke neraka. Ini kena jaga-jaga. Pada hari ini kita berada di zaman fitnah, zaman bencana yang sangat besar. Kalau tidak ada hari kiamat, dibangkit dalam keadaan buta. Firman Allah Ta'ala, wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. Surah Al-Isra ayat 97 hingga 98. Artinya, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas muka-muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Berjalan dengan muka buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka ialah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api neraka jahanam itu padam, kami akan tambah bagi mereka nyala balik. Itulah balasan bagi mereka, kerana sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Mereka engkarkan ayat-ayat kami. Mereka lawan ayat-ayat kami. Duk pakai ayat-ayat manusia buat. Kalau bercanggah dengan ayat Allah, kita kena pakai ayat Allah. Ni dah ambil ayat manusia dulu, tak beralih pada ayat Allah. Dan kerana mereka berkata, adakah kami telah menjadi tulang belulang dan hancur put? Kami benar-benar akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru. Mereka persoalkan hari kiamat. Adakah manusia yang hancur lebur dalam tanah, tulang pun hancur juga, boleh hidup semula? Ya, boleh hidup semula. Allah Ta'ala telah menunjukkan berkamu di alam dunia ini bagaimana pohon kayu, rumput rampai yang dilanda kemarau, kering, mati, dibakar hangus menjadi abu, turun hujan, hidup balik pohon kayu itu. Binatang-binatang yang mati mampus berulat, berjodoh-jodoh ulat pada binatang itu. Allah Ta'ala boleh buat. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kamu tengok sendiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على 3 أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم
Qila ya Rasulullah, wa kayfa yamshuna ala wujuhihim? Qala sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi amshahum ala aqdamihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi. Hadis ini hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dihimpunkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tiga macam. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkenderaan, ada yang berjalan di atas muka. Yang berjalan atas muka pun ada. Lalu ditanya, sahabat tanya, bagaimanakah mereka berjalan di atas muka? Macam mana berjalan atas muka? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhan yang mencipta mereka berjalan di atas kaki-kaki mereka, berkuasa menjadikan mereka berjalan di atas muka-muka mereka pada hari kiamat. Allah Ta'ala maha berkuasa. Mungkin sahabat Nabi duduk dalam padang pasir, tak ada binatang. Kita duduk kawasan tropika, kita tengok binatang. Ada binatang yang merayak dengan perut je, tak ada kaki, ular, cacing. Jetik dengan kepala pun ada. Binatang jenis begitu, Allah Ta'ala boleh buat manusia begitu pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaru an-nasu yawmal qiyamati ala thalathati tara'iq, raghibina wa rahibina wa thnani, buang hamzah di bawah tu, tak ada hamzah kosong. Ini hamzah wasal. واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير. على بعير bukan dia tu, بعير. Arba'atun tu ada hamzah, betul. وعشرة على بعير ونحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. Badi atas si amsau, حيث أمسوا. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW telah bersabda, dihimpunkan manusia pada hari kiamat dalam tiga keadaan: mengembirakan dan keadaan gerun, berkenderaan, ada yang menunggang 2 orang di atas unta, ada 3 orang di atas unta, ada 4 orang di atas unta, ada yang 10 orang di atas unta, dan yang bakinya dihimpunkan oleh api. Yang baki tak berkenderaan dihalau oleh api, bersiang di mana sahaja mereka bersiang, bermalam di mana sahaja mereka bermalam, berpagi-pagi di mana sahaja mereka berpagi, dan berpetang-petang di mana sahaja mereka berpetang. Api menunggu dan menghalau mereka. Keadaan yang berbeza-beza itu menurut keadaan pegangan dan amalan mereka di atas dunia. Keadaan mereka mengikut kepercayaan dan amalan di atas dunia. Kalau kepercayaan di atas dunia ni yakin sungguh-sungguh pada Islam, tak ada syok sikit pun, beramal dengan amalan yang saleh, maka bahagialah, selamat, selesa. Atas dunia ni keluh-keleh, jaga keluh-keleh juga dalam keadaan yang serba salah di pada masyarakat. Atas dunia serba salah, ia kedok.
Macam pelitanya siut angin. Ikut angin siut belah mana. Sekalinya berdebong. Berdebong. Kepercayaan dia berdebong. Ini. Tak percaya sungguh ke Islam ini. Ya kedok, ya kedok, ya kedok. Di sinilah dia suruh kita jangan bersorangan. Kalau bersorangan, setan masuk dalam hati. Mesti berjamaah. Mesti berusrah. Berkeluarga, berbincang. Seorang balik, berbincang balik. Jangan seorang selama-lama. Mengasingkan diri. Syaitan masuk. Bila syaitan masuk, jadi berdemuh kepercayaan dia. Masuk was-was. Mula-mula was-was, lepas tu jadi sesak sungguh. Mula-mula was-was dulu. Akhirnya dia sesak sungguh. Dan sebab itu disuruh kita mengaji, disuruh kita belajar, disuruh kita bertanya. Mendengar dengan ahli ilmu yang amanah. Para rasul, anbiya, siddiqin dan syuhada dalam keadaan mendapat keistimewaan. Para rasul, nabi-nabi, siddiqin, mereka yang membenarkan Islam, percaya, disebut dalam hadis dalam Quran, yang benar-benar ikut nabi-nabi dan rasul-rasul, siddiqin. Yang syahid, mati dalam perjuangan, ini mendapat keistimewaan. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh menurut qada masing-masing. Orang-orang kafir pula dalam keadaan yang menggerunkan. Segala yang berlaku itu menjadi sebahagian daripada balasan yang diterima oleh masing-masing. Ikut balasan masing-masing. Belum masuk neraka lagi. Balasan dulu. Ada di antaranya cukup dengan balasan itu. Iman dia masih ada. Lepas tu dia selamat. Ada di antaranya dengan balasan tu dosa tak habis lagi. Kena sunggung dalam neraka. Ada yang selama-lama dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan air muka masing-masing pada hari kiamat. Ada orang yang berseri dan bercahaya. Ada pula yang keruh dan hitam mukanya. Kerana hati masing-masing sebok dengan kedukaan dan ketakutan. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah, oleh ayat-ayat Quran yang banyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan yang berbeza-beza itu menurut keadaan pegangan dan amalan mereka di atas dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang wajib kita percaya berkait dengan beriman kepada hari akhirat ialah yang diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang sahih. Di antaranya keadaan manusia tidak sama, berbeza di antara satu sama lain, mengikut iman dan amalan serta perangai mereka di atas dunia. Para rasul, anbiya, yang nabi-nabi, siddiqin, pengikut-pengikut yang benar dan setia, dan syuhada, mereka yang mati dalam medan perjuangan dalam keadaan mendapat keistimewaan. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh menurut qada masing-masing. Mereka yang paling istimewa ialah rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian diikuti oleh siddiqin, orang-orang yang setia kepada perjuangan Islam bersama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga para syuhada, orang-orang yang mati di medan perjuangan
mereka diberi kedudukan yang paling tinggi dan istimewa lebih daripada manusia-manusia yang lain. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di bawahnya mengikut qada amal masing-masing, iman masing-masing dan perangai masing-masing. Orang-orang kafir pula dalam keadaan yang menggerunkan. Segala yang berlaku itu menjadi sebahagian daripada balasan yang diterima oleh masing-masing. Itu adalah hukum Allah yang dikenakan kepada masing-masing manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan air muka masing-masing pada hari kiamat. Ada orang-orang yang berseri dan bercahaya, ada pula yang keruh dan hitam mukanya, kerana hati masing-masing sebab dengan kedukaan dan ketakutan. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, disebut dalam ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran. Seterusnya matahari didekatkan dan peluh melimpah di bumi mahsyar. Allah Ta'ala dekatkan matahari dan manusia melempah dalam peluh masing-masing. Dinyatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anil Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامع وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه رواه مسلم والترمذي. Artinya dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, didekatkan matahari pada hari kiamat kepada makhluk yang dihimpunkan itu sejarak 1 mil. 1 mil 1 batu. Maka pada saat itu manusia berada dalam peluh masing-masing menurut qadar amal jahat yang dilakukan. Ada di kalangan mereka orang yang mengharungi peluhnya seqadar mata kaki buku ladi. Ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, dan ada yang sampai ke mulut, sambil Rasulullah SAW menunjukkan ke arah mulutnya dalam keadaan terhungat-hungat. Hadis ini diriwayatkan Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, sahabat ahli Badar, Al-Badriyin, mereka yang hadir perang Badar, yang mendapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ahla badrin ya'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buat apa yang kamu nak buat, aku ampunkan dosa-dosa kamu. Mereka ni mendapat jaminan keampunan daripada Allah walaupun mengerjakan dosa yang besar. Di antara mereka ialah Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, daripada 313 orang. Al-Miqdad ini ialah sahabat yang berucap bila Nabi SAW bersabda, asyiruni ayyuhan nas, wahai tuan-tuan, beritahu kepada aku apa pandangan kamu. Sekarang kita 313 orang, musuh 1000, kita tak lengkap dengan senjata, musuh lengkap dengan senjata. Bagaimana kita nak buat? Mereka lebih ramai pada kita, senjata lebih banyak pada kita, kuda lebih banyak pada kita. Macam mana? Al-Miqdad
sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, ma naqulu kama qala bani Israil Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakinna naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun." Wahai Rasulullah, kami di sini tidak bercakap sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengajak Bani Israel berjihad. Nabi Musa berkata, "Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhan kamu. Kami tak mau pergi, kami nak duduk di sini. Tetapi kami, wahai Rasulullah, kami berkata, pergi, kami bersama Allah dan Rasul. Pergi mana saja kami akan pergi." Ini Al-Miqdad. Orang meriwayatkan hadis ini orang yang sangat hebat. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan At-Tirmizi. Dia hadis ini hadis sahih. Bila riwayat Muslim, hadis sahih. Hadis ini menceritakan bagaimana matahari didekatkan pada makhluk di padang mahsyar sejarak 1 mil, dan manusia akan berenang dengan peluh masing-masing mengikut qadar kejahatan yang ada pada diri masing-masing. Tiap-tiap manusia mesti ada kelemahan dia, ada kejahatan dia. Ada yang dia beristighfar, dia ampunkan oleh Allah. Ada yang dia bertaubat, dia ampunkan oleh Allah. Ada yang dimaafkan di atas dunia. Ada yang dihilangkan dengan sebab amal-amal yang saleh, dengan sebab sembahyang fardu, dengan sebab zakat, dengan sebab sedekah, dengan sebab sembahyang sunat, dengan sebab wudu, dengan sebab macam-macam. Ada kalangan mereka yang masih tak hilang dosa itu. Mereka inilah yang mengharungi peluh pada hari kiamat. Dosa-dosa itu menjadi peluh yang diharungi pada hari kiamat, sehingga ada yang sampai ke mulutnya dalam keadaan yang tercongak-congak. Berkata Salim bin Amir rahimahullah, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, "Demi Allah, aku tidak tahu apakah qadar 1 mil yang dinyatakan itu, adakah ia menurut jarak ukuran di bumi sekarang atau sekadar mata memandang." Perkataan mil disebut mil dalam bahasa Arab, mil dalam bahasa Inggeris, mil dalam bahasa Melayu, batu disebut ini. Antara mil Islam Arab dengan mil orang putih beza jarak dia, ada beza dia. Kata rawi hadis ini Salim, seorang yang meriwayatkan hadis ini, aku tak tahu adakah jarak batu ni batu ukuran dunia ataupun batu ukuran akhirat. Wallahu alam, tak tahu. Nabi sebut mil, ukuran dunia, ukuran akhirat. Apa yang berlaku menandakan betapa murkanya Allah Azza wa Jalla yang maha adil terhadap orang-orang yang durhaka, yang telah melakukan kesalahan-kesalahan. Bukan sekadar itu, tetapi para malaikat diperintah supaya membawa neraka yang dahsyat itu. Apa yang berlaku menunjukkan betapa murkanya Allah kepada mereka yang durhaka, yang mengerjakan dosa, sehingga dibalas dalam keadaan begitu rupa. Kerana kita manusia ni dijadikan oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan kita, tak ada kita. Allah Ta'ala jadikan panca indera, mata, mulut, hidung, telinga, anggota, nyawa, boleh bercakap. Allah Ta'ala beri rezeki pada kita, beri segala-galanya, semuanya diberi oleh Allah. Manusia yang kita nampak hulur barang, beri barang, itu sebab-sebab sahaja. Hakikatnya Allah Ta'ala yang beri semua pada kita. Tiba-tiba kita lupa pada Allah Ta'ala, derhaka pada Allah Ta'ala, lawan pada Allah Ta'ala, dah ingat pada Allah Ta'ala, maka padanglah Allah Ta'ala balas pada hari kiamat itu. Bukan sekadar itu, Allah Ta'ala memerintah malaikat membawa neraka. Perkara ini dinyatakan di firman Allah Ta'ala, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam
yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Suratul Fajar ayat 21 hingga 24. Artinya, jangan berbuat demikian, jangan berbuat demikian, benda yang Tuhan larang, bakhil dan sebagainya, jangan buat. Tidak kasih pada orang, jangan buat. Tak simpati pada orang miskin, jangan buat. Pada anak yatim, jangan buat. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tiada berguna lagi peringatan itu baginya. Dia berkata, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal yang soleh untuk hidupku ini. Allah Ta'ala gambarkan betapa sesalnya mereka yang tidak mengerjakan amal yang soleh di atas dunia. Bila melihat neraka di hadapan mereka, melihat segala huru-hara pada hari kiamat. Peristiwa dihadirkan neraka itu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malakin, bukan malikin, buang alih tu, alfa malakin yajurrunaha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Alfa malakin, malakin malaikat, malikin raja, salah tu, yang memiliki. Makna pun salah, dia salah. Artinya, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, dibawa neraka jahanam pada hari itu dengan 70,000 tali penarik. Pada tiap-tiap satu tali penarik itu 70,000 malaikat menariknya. Besarnya neraka jahanam ini sehingga ditarik oleh malaikat. Ada 70,000 tali penarik, tiap-tiap satu 70,000 malaikat. 70,000 kali 70,000 malaikat yang menarik neraka itu, menunjukkan terbesar dan dahsyatnya. Pada hari itu tiada penyelamat malaikat iman dan amal yang soleh. Tidak ada yang menyelamatkan manusia malaikat iman dan amal yang soleh. Orang yang dia dekati atas dunia ni tak boleh nak buat apa, masing-masing akan bawa diri masing-masing. Seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Artinya, pada hari yang tidak ada memberi manfaat oleh harta dan anak pinak, malaikat orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Hari kiamat itu, harta dan anak pinak tidak ada faedah apa-apa, tak boleh menolong seseorang. Walau dekat macam mana, kasih macam mana pun atas dunia ni, di hari akhirat bawa diri masing-masing. Yang bersama dengan dia ialah iman dan amal yang saleh, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang baik, yang ikhlas, iman kepada Allah Ta'ala dan amal yang saleh. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faz'ul akbar wa tatalaqahumul malaika hadza yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Suratul Anbiya ayat 101 hingga 103. Artinya, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka.
Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal di dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat dengan berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Ini ditujukan kepada mereka yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh. Ketika neraka dibentangkan, malaikat menenangkan mereka. Mereka dijauhkan daripada neraka itu, diselamatkan oleh Allah, ditenangkan oleh malaikat dengan sebab iman dan amal mereka di atas dunia ini. Firman Allah Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Artinya surah An-Naml ayat 89. Artinya, barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperolehi balasan yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang yang aman tenteram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu. Ayat ini menyatakan perkara yang sama dengan penjelasan yang lain, menunjukkan bahawa mereka yang datang dengan membawa iman dan amal yang soleh, ketika manusia dalam keadaan huru-hara, pada hari itu mereka dalam keadaan aman. Walaupun di atas dunia ni susah, atas dunia macam-macam hal, macam-macam orang kata, macam-macam kepungan, macam-macam sekatan di atas dunia ini. Di akhirat mereka diberi keamanan oleh Allah. Nabi SAW juga menceritakan kebaikan yang boleh menyelamatkan seseorang itu pada hari kiamat. Di sana ada hadis-hadis yang banyak. Hadis yang menceritakan mereka yang diselamatkan oleh Allah dengan sebab kedudukan mereka di atas dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذكر الله خاليا خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم والنسائي. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya 7 jenis manusia yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, hari yang tidak ada sebarang naungan padanya selain daripada naungan Allah. Mereka itu ialah pemerintah yang adil, pemuda yang sentiasa mengambil masanya untuk beribadat, orang yang hatinya sentiasa terikat pada masjid, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, kedua-duanya berhimpun dan bercerai dengan tujuan mendapat keredaan Allah, orang yang dipujuk oleh perempuan bangsawan lagi rupawan untuk melakukan kejahatan dengannya, lalu ia berkata, menolak pujukan itu dengan berkata, aku lebih takut kepada Allah, orang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya, dan orang yang menyebut atau berzikir mengingat Allah dalam keadaan tidak ada orang lain bersamanya lalu menitis air matanya. Disebut 7 jenis manusia pada hari kiamat kelak. 7 jenis ni ialah mereka yang dipayung oleh Allah pada hari kiamat. Bukan mudah 7 jenis ni, bukan mudah, sebut yang mudah, tapi nak jadinya payah. Yang pertama disebut, yang pertama sekali, yang paling payah sekali, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ini politik, pemimpin ini politik lah.
Orang duk kata politik ni kotor, politik ni jahat, politik ni wuduh, politik ni rasuah. Tu boleh pahala tu. Ni sebab tu payah. Dan duduk di tempat ini sangat payah. Tidak mudah. Nak naik jadi pemimpin pun payah. Nak memerintah pun payah. Bila sudah memerintah pula, pangkat besar pula. Kedudukannya tinggi. Terdedah pada rasuah. Terdedah pada segala kemudahan, segala kesenangan. Walaupun demikian, dia tegak dengan syariat Allah, dengan ajaran Allah. Orang yang berjuang di medan politik untuk menegakkan Islam, setelah diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala, dia menegakkan Islam itu dengan adil. Ini mereka yang pertama dipayung oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, pemimpin yang adil. Di antara mereka ialah Nabi, memang contoh teladan yang paling tinggi. Para khulafa Rasyidin dan khalifah, pemimpin-pemimpin yang adil. Ini yang pertama sekali dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Orang muda yang terdidik, yang sentiasa beribadat kepada Allah. Biasanya orang muda ni segar, gagah, cergas, cepat, tetapi nak buat ibadat malas. Dia berasa dia gagah lagi, dia kuat lagi, mati lambat lagi, dia berasa begitu. Tetapi si pemuda ni tidak. Walaupun dia dalam keadaan muda, dia beribadat pada Allah Ta'ala. Ini orang yang kedua, orang yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Yang ketiga, orang yang hatinya terikat pada masjid. Hatinya terikat pada masjid kerana sembahyang berjamaah, kerana majlis ilmu. Di masjid tempat sembahyang berjamaah, di masjid tempat majlis ilmu, di masjid tempat bertemu dengan orang-orang Islam yang beribadat. Orang pergi masjid ni orang buat ibadat, bertemu dengan mereka, berjamaah dengan mereka. Hatinya bergantung dengan masjid. Bukan mudah hati bergantung dengan masjid ni. Banyak urusan, tak ada negeri ke masjid. Tapi dia ni tidak, tak tinggal masjid. Tak tinggal masjid, terus sentiasa pergi ke masjid. Dua orang yang berkasih. Ini yang ketiga. Yang keempat, dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Kedua-duanya berhimpun dengan tujuan mendapat keredaan Allah. Orang yang bersahabat kerana Islam, bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, bukan kerana apa, bukan kerana waris semata-mata, tetapi kerana Islam, kerana saudara se-Islam, kerana agama. Dia berhimpun buat kerja agama, mencari keredaan Allah. Dia berpisah juga kerana masing-masing urusan menjalankan perintah Allah. Orang yang dipujuk oleh perempuan bangsawan lagi rupawan. Yang kelima, orang yang dipujuk oleh perempuan yang cantik, bukan perempuan yang uduh, yang cantik, yang rupawan, yang rupanya cantik, yang bangsawan, yang tinggi kedudukannya, martabatnya. Ajak dia melakukan kejahatan berzina, lalu dia berkata, saya takut kepada Allah. Dia dapat menahan nafsu dia, dapat menahan nafsu dia. Dia ada nafsu, bukan tak ada nafsu, nafsunya ada. Dia pujuk, dia takut pada Allah Ta'ala, dia tidak buat maksiat. Yang keenam, orang yang bersedekah secara bersembunyi. Bersedekah secara bersembunyi, bersedekah tidak menunjuk-nunjuk kepada orang, bersedekah dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, tak tunjuk-tunjuk pada orang, lillahi ta'ala, ikhlas sungguh, bukan tunjuk ke orang. Dapat tunjuk nak suruh ambil gambar pula biar orang tahu seluruh dunia. Biar orang tahu seluruh dunia, bukan kerana nak menggalakkan orang. Ada sahabat Nabi, bila Nabi tak derma, dia terus pergi ke depan, pergi derma. Nak tunjuk, bukan nak tunjuk, nak ajar orang lain supaya pergi derma juga. Itu lain cerita. Kalau ada niat dalam hati kerana nak tunjuk ke orang, boleh menghilangkan pahalanya ataupun mengurangkan pahalanya. Tapi orang ni bersedekah dalam keadaan bersembunyi, ada niat dalam hati. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir, boleh menghilangkan pahala.
Yang berzikir di tempat yang sunyi, tempat yang tak ada orang berzikir, orang tak ada, sunyi pula, berzikir dalam keadaan sir, bukan berzikir kuat. Siapa nak beringguk masjid berzikir, ini tak betul, salah tu, tak kena tu, tak kena. Kalau ada ajaran begitu, ajaran salah. Ajaran yang betulnya adalah berzikir dalam keadaan bersembunyi, sir pula, perlahan pula, orang tak tahu, antara dia dengan Allah Ta'ala, jauh daripada manusia, dengan hati yang khusyuk sehingga menilih air mata dia takut pada Allah Ta'ala. Ini nombor 7. Hak berzikir ini nombor 7. Nombor 7 berzikir. Dia senara nombor 1, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang muda, yang beribadat. Yang ketiga, yang ke masjid. Yang keempat, yang berkasih sayang antara satu sama lain. Yang kelima, yang dapat menahan hawa nafsu dituduh perempuan yang cantik. Yang keenam, yang bersedekah sembunyi. Yang ketujuh, berzikir. Berzikir ni nombor 7. Kita dengar hak berzikir ni nombor 1-nya. Hak berzikir nombor 1. Pasal apa? Hak yang bergaul dengan orang ni nombor 1. Kerana bergaul dengan orang menunaikan 3 kewajipan manusia. Mengapa manusia dijadikan? Beribadat pada Allah Ta'ala, berkhilafah, bergaul dengan manusia, menegakkan syariat 3 perkara. Hak berzikir ni beribadat saja, saja, menunaikan tujuan manusia 1 saja. Sebab itulah bila ada seorang sahabat yang musafir di tengah padang pasir, dia bertemu satu cerong yang airnya tak putus walaupun musim kemarau. Lalu dia fikir, alangkah baiknya aku buat rumah di sini, bawa anak isteri aku di sini, cocok tanam di sini, pakai kambing sikit, perah susu kambing, bertanam pun boleh, tak campur dengan orang, aku buat ibadat di sini. Tapi aku nak tanya Rasulullah dulu. Lalu dia balik tanya Nabi. Nabi kata, jangan, sesungguhnya kamu duduk dengan orang ramai dalam keadaan yang mencabar, menghadapi ujian, menghadapi masalah, mendapat tahan, suruh pada baik, cegah kemungkaran. 1 hari lebih baik daripada mu duduk di tempat itu 70 tahun. Nabi kata 70 tahun tak gaul dengan orang, baik sehari duduk dengan orang ramai. Namun akan berlaku pula di akhir zaman, ada hadis-hadis yang lain berlaku di akhir zaman, bencana dalam perkara agama, fitnah dalam perkara agama, sehingga seorang tu tak boleh melarikan diri. Banyak sangat maksiat, banyak sangat kemungkaran, tidak ada jamaah, tidak ada kumpulan. Kalau dia hidup boleh rosak diri dia, maka dia beruzlah, dia mengasingkan diri daripada orang agama kerana nak jaga agama. Macam ashabul kahfi, macam ahli kahfi, pemuda yang bersembunyi dalam gua, itu dalam keadaan yang sangat lemah, tak boleh nak jaga agama. Kalau duduk tengah orang ramai jadi punah, maka dia beruzlah. Ini akan berlaku di mana-mana negara dalam dunia, akan berlaku. Tempat kita ni tak berlaku. Ada negara dalam dunia yang tekanan terhadap Islam yang sangat kuat, nak mengajar pun tak boleh, nak dengar pun tak boleh, akan dibunuh, akan diapa, diketahui saja ditangkap, maka menyembunyikan agama. Ada orang menyembunyikan agama, itu beruzlah, itu dalam keadaan yang lain. Jadi banyak mereka yang Allah Ta'ala beri perlindungan pada hari kiamat kelak, banyak. Dalam hadis yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmizi. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diuji dengan menjaga anak-anak perempuan dengan menghadapi sesuatu perkara, lalu ia menjaga, memelihara dan bersikap baik terhadapnya, nescaya mereka menjadi pelindung baginya dari api neraka pada hari kiamat. Ini ujian mereka yang boleh anak puan belaka, tak ada anak lelaki. Sudah. Ini fadilat, Nabi sebut fadilat. Barang siapa yang diuji dengan menjaga anak-anak perempuan, ini zaman Nabi,
Zaman ni pula nak jaga anak lelaki susah pula. Mabuk ramai pula lalu pula. Jadi balik. Tapi hadis tidak berubah. Menjaga anak perempuan lebih mencabar. Barang siapa yang menjaga anak-anak perempuan, zaman jahiliah dulu, boleh anak perempuan dikambuh hidup-hidup. Mengapa anak perempuan ni tak boleh ajak perang? Dia ke perang je. Dia perang ke merapak, ke menyambung, boleh tolong buat kerja. Anak puan tak boleh nak buat apa, lemah sangat, susah jaga, maka boleh anak puan gali lubang, kambuh. Ini orang Arab. Orang Arab jahiliah ni teruk pada Melayu jahiliah lagi. Kita tak dengar orang Melayu jahiliah ni kambuh anak. Kucing dok jahiliah teruk pada jahiliah budak bunuh anak. Orang Arab jahiliah kambuh anak hidup-hidup, anak perempuan. Islam memuliakan anak perempuan. Memuliakan anak perempuan. Barang siapa yang diuji oleh Allah Ta'ala menjaga anak perempuan, jaga anak perempuan, bukan sahaja jaga makan minum dia, jaga akhlak dia, jaga pendidikan dia, jaga anak perempuan ni menghadapi qarinah-qarinah dia, jadi pelindung baginya dari api neraka pada hari kiamat. Itu kelebihan menjaga anak perempuan pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqulu yawmal qiyamati ayna al-mutahabbuna bi jalali al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di mana orang-orang yang berkasih sayang dia antara satu sama lain di bawah kebesaranku kerana taat kepadaku, bukan kerana dunia. Hari ini aku naungkan mereka itu di bawah naunganku. Hari tiada naungan malaikat naunganku. Hadis ini menyatakan kelebihan yang diberi kepada orang yang berkasih sayang di antara satu sama lain, yang bersaudara di antara satu sama lain. Bersaudara kerana Allah Ta'ala, bukan kerana benda, bukan kerana pangkat, kerana kedudukan, kerana Allah Ta'ala. Dia berkasih sayang, berkawan antara satu sama lain kerana Allah Ta'ala. Orang yang berkasih sayang kerana Allah Ta'ala ni mendapat naungan Allah pada hari kiamat juga. Bukan payah sangat, hawa nafsu aja payah. Kalau ada salah silap sikit sebanyak, maaf antara satu sama lain, maaf, kerana ada kasih sayang. Kasih sayang tu mengatasi masalah-masalah dunia. Banyak orang ni bila ada masalah dunia, hilang kasih sayangnya, hilang kasih sayang antara satu sama lain. Ini semua jadi rosak. Allah Ta'ala menghargai kasih sayang lebih pada dunia dan segala isinya. Tetapi manusia ni duduk kerja ke dunia, hilang kasih sayang. Ini jadi punah. Orang yang meletakkan kasih sayang, mengatasi segala kepentingan dunia, akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam.